Segalanya yang terbaik kami sediakan untuk anda. Aku pilih-pilih lagi, pilih-pilih lagi, doaku mencari. Shining through the city with a little fucking soul. Light it up like dynamite. Serta informasi terkini sepanjang masa. Hanya di 97.2 KLFM, Rentak Interaktif Kota. Tingkatkan pemahaman anda terhadap pelbagai topik menarik. Jadi masyarakat yang berilmu dan prihatin terhadap perkembangan semasa. Berkongsi pelbagai informasi berguna. Dengarkan Sembang KL setiap Isnin hingga Khamis 2.30 minit petang. Hanya di KLFM, Rentak Interaktif Kota. Baik, selamat petang kepada anda semua. Kembali semula bersama dengan EJ menerusi Sembang KL untuk hari ini. Seperti yang EJ janjikan tadi, kita akan bersama berbicara secara santai untuk topik hari ini. Mat Noor selaku pakar psikologi Universiti Segi Kota Damansara. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Prof berada di rumah ya sekarang? Ya, di rumah. Tidak boleh keluar. Tidak boleh keluar. Okey, baik. Kepada anda juga yang tengah dengar secara live ini, anda juga boleh menonton live streaming di Facebook KLFM Rentak Interaktif Kota, dan jika anda juga mempunyai segala persoalan yang ingin ditanya, anda boleh komen saja di bawahnya. InsyaAllah mana satu yang sempat EJ baca akan EJ baca. Dan hari ini kita akan bercerita berkaitan dengan si anti vaksin yang diterbitkan oleh penerbit Charles Didi. Hari ini kita nak berbicara secara psikologi. Kita bukan ingin mencari salah siapa-siapa, salah di pihak A ataupun di pihak B, tapi kita hanya ingin merungkai, ingin bertanya kepada yang pakar berkaitan dengan isu semasa ini. Okey, baik. Jika kita lihat jumlah yang sudah divaksinasi di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sehingga 12 Julai adalah sebanyak 81.5%, iaitu lebih daripada 1 juta orang dewasa. Ini merupakan satu petanda baik ya Prof, yang satu penerimaan terhadap program imunisasi kebangsaan COVID-19. Namun begitu masih ada mereka yang enggan mendaftar dalam program ini, apatah lagi untuk menerima vaksin COVID-19 yang juga dikenali sebagai kumpulan anti vaksin. Jadi menurut pandangan Profesor dari kacamata seorang psikologi lah, kita nak tahulah sedikit Prof, sebenarnya apa yang berada dalam fikiran golongan ini dan apa sebab jadi begitu Prof. Silakan. Dia sebenarnya EJ kalau saya panggil sebenarnya EJ, kalau saya katakan tak salah mereka menjadi anti vaksin, kalau saya katakan mereka salah untuk menjadi anti vaksin, maksudnya sekarang ni kita perlu lihat jugalah ya, selalunya mereka yang anti vaksin ini adalah mereka yang tidak mahu terima imunisasi ini ya. Kita bandingkan je lah ya, kalau ada orang yang demam, mereka tak suka ambil Panadol, dia kata tak perlu ambil Panadol, banyak sangat Panadol kumpul nanti sakit lagi, lain lagi timbul macam-macam ya. So itu analoginya, itu perbandingannya ya. Nah, kenapa mereka ini sebenarnya menjadi dikatakan tidak mahu terima vaksin ataupun kita label dia sebagai anti vaksin lah ya. Kalau ada yang tak suka digelar anti vaksin, kita panggil aja tak suka anti vaksin. Kadang anti mereka tak suka ya. Betul. Kan? Okey, kita panggil dia, mereka tak boleh terima anti vaksin sebab mereka ada kepercayaan sendiri. Mereka ada persepsi sendiri. Kadang-kadang persepsi ini adalah satu pandangan ataupun satu kita katakan buah fikiran yang kadang-kala tidak ada bukti yang sahih ya. Dan bukti-bukti yang didapati daripada persekitaran itu mungkin daripada luahan mereka-mereka yang tak suka vaksin. Mereka sekapal kan, mereka yang tak suka vaksin, daripada pandangan agama, daripada pandangan sosialnya, daripada pandangan logistiknya, macam-macam. Jadi apabila mereka berada dalam satu kumpulan yang sama, pendapat yang sama, dianggap sebagai satu tim bola lah ya. Pastinya mereka sepakat. Tidak akan ada dalam satu tim bola tu ada yang menentang. Mereka pastinya kebanyakannya sepakat. Jadi ini yang berlaku pada anti vaksin. Kepercayaan mereka melebihi
tahap pengetahuan yang sebenar berkenaan dengan vaksin. Ada yang mengatakan vaksin ini kalau saya tanyalah mereka-mereka yang tak suka vaksin, mereka katakan ada produk haiwan itulah, ada produk haiwan inilah. Walhal perkara ini tidak begitu, perlu tanya pada mereka yang pakar yang telah mengeluarkan produk ini, itu yang sepatutnya, dan kalau kita kata dia memang tak suka sangat vaksin, mungkin buat masa ini kita biarkan aja, kerana EJ ada satu perkara yang kadang-kadang saya sendiri tak boleh terima. Dikatakan bahawa mereka yang ambil vaksin ini adalah penyokong kuat Yahudi. Betul. Jadi bila mereka berkata begitu, pastinya kita masyarakat Malaysia, masyarakat yang kebanyakannya beragama Islam, kita memang marah pada Yahudi. Jadi apabila ada orang kata attention getter tu, ada orang kata pucuk dicerita ulang mendatang. Betul lah tu. Jadi sedikit sebanyak telah mempengaruhi walaupun hanya dengan satu ayat, penyokong Yahudi. Jadi mereka ini memang nak menarik golongan-golongan begini, dan pada mereka juga apabila mereka berjaya tarik mereka-mereka yang termasuk dalam golongan mereka tak suka vaksin, mereka dianggap sebagai pembela agama. Ada juga begitu. Jadi kata-kata ini sedikit sebanyak boleh meluluhkan, bukan boleh mencairkan, meluluhkan harapan orang yang nak ambil vaksin. Percaya tak percaya? Percaya tak percaya? Gitu, Ya, betul. Bab cerita mengenai haiwan yang tidak sepatutnya dan Yahudi tadi, kita ada persoalan yang akan EJ tanyakan bersama dengan Prof sekejap saja lagi. Tapi Pak kata Prof lah, mereka mempunyai persepsi sendiri walaupun tak ada bukti yang sahih, dan kepercayaan melebihi pengetahuan sebenar. Ya, baik. Apa yang lebih memburukkan keadaan ialah apabila kumpulan anti vaksin ataupun kita tak nak sebutlah anti vaksin, takut dia marah kan, kumpulan tak nak vaksin ini melakukan sesuatu yang lebih buruklah, seperti melakukan hasutan terutama di media-media sosial dengan segala kajian kononnya, dan apabila mengaitkan vaksin ini dengan unsur agama seperti yang tadi Prof nyatakan, dan ada yang termakan dengan hasutan mereka, sedangkan ada saluran yang betul dan tepat untuk mengetahui dengan lebih lanjut berkaitan dengan vaksinasi ini, Prof. Jadi di sini, adakah maklumat yang betul itu sebenarnya kurang berbanding dengan pengetahuan kumpulan yang tak nak vaksin ini, Prof? Dia kalau kita lihat dalam laman media, kebanyakan pengetahuan itu dalam bentuk bertulis, Bila dah dalam bentuk bertulis, mereka-mereka yang memang dah tak suka vaksin ini tidak akan baca. Nak tak nak, orang kata perkongsian itu perlu dijalankan dalam secara santai dan secara tidak langsung, supaya maklumat-maklumat berkenaan dengan apa sebenarnya kebaikan vaksin, apa sebenarnya vaksin itu, supaya sampai, maksudnya mesej itu sampai pada mereka-mereka yang tak suka vaksin. Kalaulah kata ada rancangan yang begini, macam apa yang kita bincang ni, si anti vaksin, pastinya segelintir mereka yang tak suka vaksin tak akan tengok. Tetapi bagi mereka yang nak mengaitkan apa yang kita cakap, saya cakap, mereka akan bidas. Kalau ini katakan masuk dalam laman media sosial yang lain, pastinya anti vaksin akan membidas saya. Tetapi terus terang saya katakan, kita buat ini semata-mata untuk memastikan bahawa kita semua dapat mengelakkan daripada menularnya, kita kata COVID-19 ni dalam diri kita. Bukan dalam diri kita saja, EJ. Dalam diri keluarga, dalam diri anak-anak, dalam diri pasangan masing-masing, suami dan isteri. Kalau yang tak suka vaksin ini isteri, maka kena jagalah kesihatan, keselamatan suami dan anak-anak. Jadi yang penting sekarang ini ialah apa yang kita kata perlu kita buat sekarang ialah memastikan bahawa apa saja maklumat yang disampaikan itu haruslah maklumat yang dikatakan dapat, orang kata melampaui, dapatlah mempengaruhi mereka-mereka di luar sana yang memang 50-50 untuk menerima vaksin, supaya mereka dapat dipengaruhi oleh maklumat yang sebenarnya, bukan maklumat yang datang daripada mereka yang tak suka vaksin ini. Jadi ini yang kadang-kadang saya dapati kurang. Jadi perlu ada satu program, perlu ada perancangan yang mana kita katakan mereka yang tak suka vaksin ini
perlu lihat apa sebenarnya vaksin ini. Beri tunjuk apa buktinya. Kalau dikatakan tidak benar itu, dapatkan juga bukti yang dikatakan oleh yang tak suka vaksin ini. Jadi dengan kata lain, kita ada perbincangan yang santai antara yang suka vaksin, yang tak suka vaksin, pakar tentang vaksin, pakar kononnya yang tak suka vaksin. Jadi kita adakan bual bicara yang betul-betul, bual bicara yang membina. Orang kata bergaduh, tarik rambut, macam di luar negara, orang kata dalam satu bual bicara pun mereka boleh baling-baling barang. Ini bukan tamadun kita di Malaysia ya. Kita perlu terima vaksin ini seadanya. Memanglah orang kata yang cakap tu memang terima vaksin sebab dia bukan anti vaksin. Tetapi saya di sini dan EJ sedia radio KLFM memastikan bahawa perlu jaga diri sendiri dengan imunisasi yang telah diberikan. Saya rasa bukan kerajaan kita saja, seluruh dunia mengambil imunisasi ini, kerana kalau kita lihat angka itu, kita lihat angka itu makin lama makin membimbangkan. Betul itu. Jadi itu antara pandangan yang telah dikongsikan bersama dengan Profesor Datin Dr. Mariani binti Muhammad Noor berkaitan dengan info. Jadi betul. Tapi ada lagi persoalan yang ingin Iji tanya bersama dengan Prof dulu. Kita bersama dengan lagu ini bertajuk Miring, Persembahan Bunga. Jadi kepada anda kumpulan tak suka vaksin, jangan ambil hati ya. Dengarkan Sembang KL setiap Isnin hingga Kamis 2.30 minit petang hanya di KLFM, Rentak Interaktif Kota. Itu dia sebuah lagu persembahan Bunga Miring. Jadi diharapkan anda semua dalam keadaan yang normal, yang baik, yang sihat sewaktu mendengarkan Sembang KL ini. Dan hari ini kita akan berbicara berkaitan dengan sanksi anti vaksin ataupun lebih sedap dia cakap yang tak suka vaksin. Bersama dengan tetamu Profesor Datin Dr. Mariani binti Muhammad Noor, pakar psikologi Universiti Segi Kota Damansara. Seperti yang di awal jam EJ katakan tadi, ini kita bukan mencari salah siapa, bukan ingin menuduh sesiapa, tapi kita ingin memahami sebenarnya mengapa ia berlaku, mengapa ia terjadi. Sebab tu EJ selaku bersama dengan penerbit kali ini membawa seorang pakar untuk berbicara berkaitan dengan si anti vaksin ini. Tadi kita dah dengar apa sebenarnya yang berada dalam fikiran golongan ini, dan adakah maklumat yang betul itu kurang berbanding dengan pengetahuan mereka yang tak nak vaksin ini. Tapi mendebani golongan yang tak suka vaksin ini juga merupakan salah satu cabaran hebat buat kerajaan, khususnya Kementerian Kesihatan Malaysia dan kementerian lain secara amnya. Jadi defisit kepercayaan rakyat terhadap tindakan dan usaha kerajaan juga dilihat goyah ada kalanya, terutama sekali apabila melihat kepada kadar kejangkitan yang meningkat ke angka 11,000 baru-baru ini. Sebenarnya banyak juga usaha sebenarnya yang telah dilakukan oleh kerajaan dalam membantu rakyat mendepani pandemik ini. Jadi sebenarnya Prof, mungkin perlu lagi usaha yang ditingkatkan oleh kerajaan, dan kita nak tahulah mungkin pandangan Prof juga apa sebenarnya yang perlu dilakukan oleh kerajaan untuk meningkatkan lagi kepercayaan rakyat khususnya terhadap program imunisasi COVID-19 ini. Silakan Prof. Kita kalau bincang secara mudah lah kalau mereka yang cuba mempengaruhi orang lain untuk tergolong dalam fikiran mereka, kita cuba kurangkan. Cuba kurangkan mereka yang, maksud saya ialah kita cuba naikkan angka mereka yang divaksin. Kalau kita ada berapa juta penduduk, kita pastikan bahawa lebih daripada 95% penduduk juta kita divaksin. Jadi apa maksudnya di sini? Maksudnya di sini sekarang ialah hanya 5% saja yang tidak divaksin. Dan dari 5% yang tidak divaksin itu, kemungkinan antaranya bukan anti vaksin. Kemungkinan antara mereka ialah yang duduk di luar-luar bandar, curuk-curuk ulu kampung yang tidak tahu apa-apa. Jadi kita tingkatkan lagi usaha untuk rakyat kita diberikan vaksin. Lagi banyak mereka yang menerima vaksin, semakin menghampiri 100% penduduk kita. Ini menunjukkan bahawa yang anti vaksin ini atau memang yang tak suka langsung, tak percaya langsung pada vaksin ini,
kepercayaan mereka, pengaruh mereka juga goyah. Apabila pengaruh mereka goyah, kekuatan di situ dah tak ada lagi. Sebab itu mereka cuba tarik seramai-ramainya pengikut. Ya. Serupa macam kita lah juga. Kalau kita bertanding dalam mana-mana satu pertandingan, kita cuba dapatkan pengikut. Apabila pengikut itu kuat, maka kita menang. Jadi kita pastikan bahawa pengikut mereka yang anti vaksin ini, yang tak suka vaksin ini, makin lama makin kurang. Jadi di sinilah kita kata dapat melumpuhkan ideologi mereka untuk ideologi ni maksudnya fahaman mereka, kepercayaan mereka, kau kena ikut aku, kau kena ikut aku. Jadi kita dapat patahkan orang kata pengaruh mereka itu dan lama kelamaan di situlah dikatakan kuat atau tidak mereka ini. Kuat atau tidak mereka ini. Jadi di sini satunya ialah memperluaskan lagi atau memperhebatkan lagi, agresifkan lagi keagresifan kita untuk rakyat di negara Malaysia ini mendapat vaksin itu perlu yang diutamakan. Untuk memastikan hampir 100%, kalau tidak semua pun hampir 100% rakyat di negara kita ini divaksin. Itu cara untuk dikatakan cuba dapat memastikan bahawa mereka yang tergolong dalam anti vaksin ataupun tak suka vaksin ini didapati hanya sedikit saja. Ya. Tujuan negara kita supaya rakyat kita diberi vaksin ialah untuk tujuan kesihatan, untuk tujuan keselamatan masing-masing. Ya. Dan perkara yang kedua ialah perhebatkan lagi apa sebenarnya vaksin ini, bukan saja melalui tulisan-tulisan, bukan saja melalui orang kata bukan lisan, tetapi juga dalam bentuk lisan, dalam bentuk santai bicara, bual bicara seperti apa yang kita buat ini. Kerana vaksin itu ada kebenarannya kadang-kadang ya, tetapi bagi mereka yang sedikit pengetahuannya tentang vaksin, pastinya pemahaman mereka, pemikiran mereka akan mudah dipengaruhi. Ya. Kalau kita mendengar satu pakar yang memang mengeluarkan vaksin sendiri, tapi hakikatnya tidak menerima 3 vaksin yang telah diterima oleh kerajaan kita, pastinya orang yang mendengar itu, dia ni memang pakar vaksin, tapi kenapa pula dia tak suka? Jadi itu sendiri telah dapat mempengaruhi rakyat-rakyat kita di Malaysia ini. Okey, memperlibatkan lagi antara promo lah, promo secara santai. Promosi itu perlu besar-besaran. Ya, okey. Baik Prof, sejak bermulanya pandemik COVID-19 di negara ini juga memerangi COVID-19 dari dua arah sebenarnya. Satu, penyakit itu sendiri dan penyebaran maklumat salah yang kini meragut nyawa, termasuklah maklumat yang salah oleh kumpulan tak suka vaksin ini. Sebagai contoh, saya bagi sebagai contoh untuk fahaman kita semua pendengar setia KLFM jugalah. Beberapa penceramah di sebuah negeri misalnya dikesan menyebarkan maklumat yang salah tentang vaksin, menyebabkan pihak berkuasa agama negeri itu sendiri mengeluarkan amaran akan mengambil tindakan. Dan seorang doktor di sebuah negeri di utara juga pernah didapati menggalakkan umat Islam agar tidak divaksinasi atau dakwaan mempunyai produk-produk yang tidak halal seperti apa yang dikatakan oleh Prof di awal tadi. Justru itu adakah mereka ini sebenarnya ingin dilihat sebagai penyelamat kepada kita semua ni lah. Ada yang kata ini tanggungjawab mereka untuk menyampaikan yang benar. Jadi kita nak tengok adakah apa sebenarnya yang berlaku kepada golongan ini, Prof? Sini ya EJ ya, kalau secara psikologinya lah ya, bila orang yang tak suka vaksin atau anti vaksin dengar saya cakap ni mesti marah. Mereka juga nak di-label sebagai frontliner. Bukan saja frontliner yang menyelamatkan nyawa, mereka dianggap juga frontliner di luar sana yang cuba menyelamatkan nyawa manusia di luar dengan tidak mengambil vaksin. Senang saja sebab manusia ini kadang-kadang nak pengiktirafan. Apabila pengiktirafan itu dikejar tanpa mereka sedar, pastinya mereka akan kata kita tak kejar populariti. Ya, tak kejar populariti. Tetapi apa tujuannya? Tujuannya kononnya ialah untuk menyelamatkan nyawa. Tetapi bila nak selamatkan nyawa tu, adakah butir-butir perkataan yang keluar daripada mulut yang dikatakan penuh dengan ilmu itu betul? Jadi maksudnya ilmu tu perlu ada dulu untuk memperkatakan tentang vaksin. Saya tak mengatakan mereka ini tidak pandai. Nanti kalau keluar bahasa satu lagi marah. Saya tidak mengatakan mereka tidak pandai. Tetapi pandai-pandailah mencari data yang sebenar supaya apa sahaja yang disampaikan itu bukan dalam bentuk yang tidak sahih dan bukan juga dalam bentuk yang palsu.
Kadang-kadang apabila katakanlah ya, memang ada kadang-kadang katakanlah ya, memang dah ajar seseorang itu, memang dah ada penyakit, dah umur dah masuk warga emas sampai 80-90 tahun, meninggal. Walhal dia telah diberi 2 vaksin. Kadang-kadang ini dijadikan modal. Ya, Betul. tetapi kita perlu lihat meninggalnya warga ini bukan disebabkan oleh COVID, tetapi meninggalnya ialah disebabkan oleh sakit tua. Kalau mereka yang nak bercakap daripada segi agama, kenapa tidak yang ini mereka katakan ajar mereka? Ya? Jadi di satu sudut mereka menggunakan agama, tetapi kalau sudut yang lain apabila berlaku untuk menidakkan pemahaman mereka berkenaan dengan tak eloknya vaksin, mereka tidak menggunakan alasan agama juga sebagai apa yang patut dibualkan. Jadi yang penting pengetahuan perlu ada sebelum mengeluarkan kata-kata. Mungkin mereka ini memang perlukan pengiktirafan. Kalau ada yang menafikannya, saya minta maaf. Tetapi secara hakikinya tidak disedari. Itulah lumrah manusia daripada segi psikologi atau dalam bahasa biasanya tingkah laku manusia. Tingkah laku manusia. Okey, itu pendapat seorang profesor, seorang pakar psikologi. Jadi kepada anda yang mungkin baru tersedar, ini merupakan sesuatu yang ilmu untuk kita juga. Adakah mereka mencari pengiktirafan? Bab kata profesor di awal tadi, kepercayaan mendahului pengetahuan sebenar. Okey, baik, kita berehat dulu dengan topik ini. Dengarkan Sembang KL hanya di KLFM, Rentak Interaktif Kota. Ya, Sembang KL masih lagi bersama dengan EJ dan tetamu. Semoga anda terhibur dengan lagu itu tadi berpusing-pusing juga kepala anda. Okey, baik. Terima kasih juga untuk anda yang menonton live Facebook ini. Kita ada Seindah Pelangi katanya dengar menerusi dari Senai Johor. Ali kata selamat petang. Hai juga untuk Nabil Syahrom. Azlan Jinjang katanya saya dah lama daftar, sampai sekarang belum dipanggil. Jika boleh percepatkan, saya dah tunggu lama kata orang anti vaksin ni memang jahil. InsyaAllah giliran anda tak lama je lagi. Baik, untuk profesor sendirilah. Profesor dah mendapatkan suntikan berapa dos dah, Prof? Dah 2 dos dah lengkap. Alhamdulillah, 2 dos dah lengkap dah. Prof sekarang berada di KL ke? KL Selangor? Shah Alam Selangor. Shah Alam Selangor. Baik. Ada juga yang bercakap dengan EJ Prof, katanya mereka bukan tak percaya vaksin, tapi untuk vaksin yang ni lah, yang COVID-19 ni mereka belum berapa yakin. Dan ada juga yang bersikap mahu tunggu dan lihat dalam membuat keputusan sama ada nak vaksin ke, tak nak vaksin ke. Dan ada yang masih berdiri atas pagar, berpendirian atas pagar. Kadang mereka dah daftar dah di Mas Sejahtera, bila sampai masa je tarikh yang sepatutnya tak nak pergi pula. Jadi kita nak tahulah mengapa kepercayaan mendapatkan vaksin ini masih kurang, dan apa pandangan Prof dengan sikap mereka yang atas pagar ini, Prof? Mereka yang orang kata berdiri atas pagar ni, selalunya EJ kalau kita berdiri atas pagar ni lama jatuh. Ya. Lama akan jatuh. Tak ada orang pun yang boleh tiup. Jadi sekarang ni, maksudnya sekarang ni kita perlu ada pendirian lah. Kita perlu ada pendirian. Yang penting kalau kita dalam ahli keluarga itu, kita bukan nak menyelamatkan kita sendiri EJ, tetapi juga nak menyelamatkan ahli keluarga yang lain. Dan perlu lihat juga contoh-contoh di luar sana. Bukan sahaja rakyat di Malaysia, tetapi rakyat satu dunia juga mengambil vaksin. Kalaulah dikatakan vaksin itu tidak elok dan sebagainya, saya rasa setelah orang ambil vaksin mati semua. Tetapi kita lihat di negara-negara yang telah mengambil vaksin, ada yang tidak perlu lagi dah memakai mask dan sebagainya, kerana dikatakan imuniti kelompok tu dah wujud. Jadi ini salah satu tujuan kita. Jadi mereka yang berdiri atas pagar tu udahlah, turun aja kat tanah, berpijak di bumi nyata, ambil identiti sendiri. Dan bagi mereka yang tak suka vaksin itu, kalau hayati lagu Alibaba tadi, janganlah samun kepercayaan orang. Janganlah samun kepercayaan orang. Kalau nak samun tu, samun ajalah diri sendiri. Sebab kadang-kadang EJ orang-orang yang tak suka vaksin atau anti vaksin ini, mereka ni ego tinggi. Ya, betul, ego tinggi. Apa yang mereka katakan benar, benarlah. Tidak ada orang lain yang akan benar. Mereka satu orang yang benar.
Mereka tak boleh terima pendapat orang lain. Kalau kanak-kanak EJ, kalau dalam psikologi kanak-kanak kita katakan namakan kanak-kanak itu, kita cuba pastikan mereka tidak mempunyai sikap egosentrik. Kalau dah orang dewasa ni egosentrik tu, maksudnya lagi sedap dengar. Janganlah pentingkan diri sendiri. Ya, jangan pentingkan diri sendiri. Jangan jadi Alibaba untuk samun kepercayaan orang yang tidak tahu, dan janganlah berdiri atas pagar. Ni duduk kat tanah tu, elok-elok pijak, dapat identiti sendiri, kuatkan semangat. Kena yakin. Apa-apa yang kita buat, yakin, usaha, tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya yakin apa yang di apa orang kata, apa tindakan yang diambil tentang vaksin ini, baiknya vaksin ini untuk menyelamatkan nyawa, pastinya akan termakbul. Bukan maksudnya pastinya di luar sana EJ, dia dah vaksin 2 kali, dia cakap lah. Ya. Sekarang ni saya cakap sekarang. Bagi mereka yang kata tunggu hari-hari tengok My Sejahtera, insya-Allah saya juga, tak silap saya ada baca berita mulai berapa Ogos ya, boleh walk in, dan dia bagi pula senarai PPV mana-mana. Nak vaksin jenis apa? Sebab kadang-kadang masyarakat kita ni pilih vaksin. Pilih Pfizer lah, pilih Sinovac lah, pilih AZ lah, macam-macam. Jadi sekarang ini tepuk otak kita, okey, tanya pendapat sendiri. Apa sebenarnya yang kebaikannya untuk kita mengambil vaksin ini, ya. Jadi soalan, berbalik pada soalan tadi ya kan, EJ kan, yang berdiri atas pagar tu cukup-cukup lah. Buka fikiran, keluar daripada kotak pemikiran sendiri, pastikan terjun, landing atas tanah tu. Jangan berdiri atas pagar dah. Ya, Pak kata Prof tadi, kita jangan fikir untuk diri kita. Kadang kita ada anak-anak, fikirlah mereka yang tidak menerima vaksin ini, kita yang bertanggungjawab untuk melindungi mereka. Baik, sebelum kita menutup tirai sembang KL untuk topik hari ini, sebagai kesimpulannya lah, tekanan Profesor kepada kumpulan yang tak nak vaksin ini, apa dia sepatah dua kata untuk mereka ni, Prof? Begini je lah ya, kalau saya nasihat sekarang pun mungkin diorang tak nak dengar. Walau mungkin di-mute-kan terus ya. Tapi percayalah, apa yang kerajaan buat ini adalah untuk kebaikan diri mereka, untuk kebaikan keluarga mereka. Perlu ada sikap untuk mementingkan orang lain juga. Jangan hanya mementingkan diri sendiri demi untuk egoistik yang ada dalam diri, untuk memastikan aku memang tak suka vaksin, semua orang mesti ikut aku juga. Dan dalam masa yang sama, kalau Alibaba samun harta, janganlah samun kepercayaan orang lain, kerana orang lain juga perlu meneruskan kelangsungan hidup mereka. Kerana kita tidak tahu COVID ini sampai bila akan berakhir. Kalau dia ada sekalipun, dengan adanya vaksin itu adalah usaha yang memang kita kata usaha yang perlu kita buat, dan selebihnya kita doa, bertawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya-Allah orang kata berbalik semula kepada apa sebenarnya vaksin itu. Kalau anti vaksin kata berbalik semula apa kebenarannya, tidak benarnya tentang vaksin. Apapun apa yang kita buat sekarang ini, vaksin itu perlu diambil untuk memastikan bahawa apabila seseorang itu dijangkiti COVID-19, maka kita dapati kesannya itu tidaklah begitu teruk seperti mana mereka tidak mendapat vaksin itu. Baik, sesuatu yang menarik untuk dikongsikan bersama. Semoga apa yang dikatakan oleh Profesor tadi dapat memberi sikit ilmu pengetahuan untuk kita juga pendengar-pendengar. Baik, terima kasih Profesor kerana sudi bersama kami. Ya, sama-sama EJ. Selamat Hari Raya Aidilfitri Adha juga untuk Prof. Selamat Hari Raya. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada